Waalaikumsalam. Oh, Cik Azim eh? Ya saya. Silakan masuk, duduk. Baik, terima kasih. Allah Akbar. Selesa ke? Selesa. Okey, Cik Azim ya. Apa khabar, sihat ke Cik Azim? Alhamdulillah saya sihat. So saya tengok kat sini sebelum Cik Azim pukul 8. Di Cik Azim dah breakfast ke sebelum datang? Saya tak sempat nak breakfast. Tak apalah, sesi kita ni pun sekejap je, lebih kurang 1 jam. Jadi Cik Azim boleh breakfast lepas sesi ni lah. Jadi Cik Azim tadi datang ni apa? Saya datang naik motor je tadi. Faham. Sebelum ni Cik Azim pernah hadir ke sesi kaunseling? Sebelum ni saya pernah hadir sekali. Sekali lah. So saya assume yang Cik Azim dah faham lah sedikit tentang sesi kaunseling ni. Dan Cik Azim dah biasa. Tapi saya nak ingatkan balik lah tentang perjalanan sesi kaunseling ni. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya dulu. Nama saya Amir Husaini. Jadi hari ni saya berperanan sebagai kaunselor. Peranan saya sebagai kaunselor adalah untuk mendengar dan membimbing Cik Azim. Dan Cik Azim pula sekarang berperanan sebagai klien. Jadi Cik Azim, peranan Cik Azim adalah untuk meluah ataupun berkongsi apa saja yang Cik Azim nak. Okey, sesi kaunseling kita ni adalah sesi kaunseling individu antara saya dan Cik Azim. Jadi sesi kaunseling individu ni berjalan selama 45 minit ke 1 jam. Okey, sesi kaunseling kita ni pula tertakluk di bawah Akta Kerahsiaan. Jadi apa saja yang Cik Azim keluarkan pada hari ini adalah rahsia dan akan terbongkar melalui 3 perkara sahaja. Sama ada Cik Azim berniat untuk menyakiti diri Cik Azim, Cik Azim berniat untuk menyakiti orang lain, ataupun yang terakhir adalah atas perintah mahkamah. Jadi terbongkar di rahsia ini adalah secara minima sahaja atas keperluan kes lah. Jadi Cik Azim faham kan? Saya faham. So Cik Azim setuju untuk teruskan sesi kaunseling? Saya setuju. Okay, so sebelum kita mulakan sesi kaunseling ni, kita nak kenal lah sedikit tentang latar belakang Cik Azim. Cik Azim ni selesa ke saya panggil Cik Azim, ataupun ada nama gelaran lain ke? Cik Azim ni sekarang tengah bekerja ke, belajar ke, umur berapa, ataupun Cik Azim selesa nak kongsi tentang keluarga Cik Azim? Okay, nama saya Muhammad Hazim. Saya selesa cik panggil saya Hazim. Saya berumur 25 tahun. Saya pun dah bekerja di sektor swasta. Saya mempunyai 4 orang adik-beradik dan saya anak ketiga. Saya mempunyai seorang abang, seorang kakak dan seorang adik perempuan. Cik dah kerja lah kan? Ya, betul. Kerja kat mana? Saya kerja di Kajang. Oh, di sini je lah. Ya, betul. Cik duduk kat mana sekarang? Duduk pun area Kajang juga. Okey. Cik kata tadi cik ada abang dengan kakak kan? Ya, betul. Abang dan kakak cik dah kahwin ke? Sudah pun berkahwin. So lepas ni giliran cik pula ke cik dah kahwin? Saya belum berkahwin lagi. So lepas ni mungkin giliran cik lah kan? Nampaknya macam tu lah. Dah ada pasangan ke? Dah ada. Okey. So terima kasihlah Cik Cik Azim sudi berkongsi sedikit tentang latar belakang Cik Azim. Jadi Cik Azim datang ke sesi kaunseling pada hari ini, pastinya ada sesuatu yang trigger ataupun mengganggu fikiran Cik Azim kebelakangan. Kalau Cik Azim sudi kongsikan kepada saya. Okay, masalah yang saya hadapi sekarang ni, saya sukar lah nak buat keputusan sama ada saya nak pilih pilihan hati saya ataupun saya nak pilih pilihan mak saya untuk memilih pasangan hidup. Oh, so apa yang saya faham sekarang ni, Cik Azim punya masalah adalah sukar untuk membuat keputusan. Ya, betul. Untuk memilih pasangan hidup lah. Ya. Jadi Cik dah kenal berapa lama pasangan pilihan hati Cik tu? Saya dah kenal dalam setahun lebih macam tu lah. Pasangan Cik tu bekerja ke, belajar ke? Dia pun dah bekerja, tapi dia bekerja di Sarawak. Kami berhubungan jarak jauh lah buat masa sekarang ni. Faham, Sarawak jauh tu. Jadi yang pasangan yang pilihan mak Cik tu, Cik kenal ke? Saya tak berapa kenal sangat, tapi apa yang mak saya beritahu kepada saya, perempuan tu dia bekerja berhampiran dengan tempat kerja saya dan kebetulan pula tempat tinggal dia berhampiran dengan rumah saya. Oh, kebetulan lah kan? Okey, kalau macam tu, terima kasihlah Cik Azim sudi berkongsi sedikit tentang masalah yang Cik Azim alami. Jadi kita akan ke stage yang seterusnya untuk explore lagi lebih mendalam tentang masalah yang Cik alami. Jadi Cik ada katakan tadi Cik suka untuk buat keputusan tentang memilih pasangan hidup, iaitu pasangan pilihan hati Cik ataupun pasangan pilihan hati mak Cik. Jadi
apa yang Cik Azim rasa susah sangat ataupun sukar sangat untuk membuat keputusan tu? Dia menjadi sukar sebab saya tak nak mengecewakan perasaan mak saya sebab saya tak pilih pilihan hati dia. Itulah yang buat kesukaran sikit lah nak buat keputusan tu. Faham? So Cik tak nak lukakan hati mak Cik lah kan? Ya betul. Jadi Cik kata, Cik Azim kata tadi abang dan kakak Cik Azim dah kahwin kan? Ya betul. Jadi diorang pun melalui fasa yang sama ke? Ya betul. Abang kakak saya pun mengalami benda yang sama juga. Mak saya campur dalam urusan memilih pilihan hati ni. Jadi macam mana abang dengan kakak Cik Azim selesaikan masalah tu? Okey, untuk abang saya kan, abang saya dia jenis macam pendiri yang tegak lah. Dia kalau nak satu benda tu dia nak. So dia tak setuju dengan pilihan mak saya. Dia tetap berkeras dengan pilihan hati dia. Sudah berkahwin dengan pilihan hati dia. Sebaliknya dengan kakak saya menurut perintah mak saya. Dia kahwin dengan pilihan mak saya. Tapi saya tengok kedua mereka pun bahagia. Saya faham. So apa yang saya faham kat sini, abang dan kakak Cik Azim pun ada juga pilihan masing-masing. Ya. Contohnya abang Cik Azim ada pilihan masing-masing dan abang Cik Azim bertegas. Tapi kakak Cik Azim pula bersetuju untuk memilih pasangan daripada pilihan mak cik lah kan. Okey, saya faham kat situ. Tak apalah, okey lah. Jadi kita pun dah explore banyak tentang masalah yang Cik Azim alami. Jadi mungkin kita akan ke fasa seterusnya untuk cari alternatif ataupun plan untuk kita sama-sama selesaikan masalah yang Cik Azim alami. Okey, baik Encik Amir. Apa yang kita dah bincangkan dengan lebih mendalam fasa sebelum ni, saya rasa saya nampak apa yang Encik Amir nak. Untuk Encik Amir hadir ke sesi kaunseling ini adalah Encik nak matlamat untuk Encik Amir selesaikan masalah ni. Kalau Encik Amir sudilah untuk Encik Amir kongsikan apa yang Encik nak untuk capai matlamat ni dan kita boleh bincangkan sama-sama. Jadi sebenarnya matlamat saya sebelum saya sampai kat saya datang sesi kaunseling ni, memang saya susah untuk buat keputusan. Maksudnya saya memang dilema. Saya nak pilih tu kan. Jadi saya memang datang sesi kaunseling ni untuk membantu saya membuat keputusan. Maksudnya saya nak firm dan solid untuk membuat keputusan tu. Sebab sekarang ni memang saya masih dilema lah untuk membuat keputusan tu. Okey, so apa yang saya nampak sekarang ni, Cik nak keputusan yang solid. Sama ada Cik nak pilih keputusan untuk pilihan hati Cik dan ataupun Cik nak pilih pilihan hati mak Cik. Okey, saya kat sini saya nampak saya rasa apa yang Cik nak capai ni, adakah goal yang Cik bina tu adakah relevan untuk capai keputusan tu? Jadi kalau ikutkan relevan ke tak, bila saya fikirkan kedua-duanya relevan. Maksudnya bila saya buat keputusan untuk kahwin dengan pilihan hati mak saya pun relevan je. Sebab memang keputusan tu atas saya. Dua-dua keputusan lah saya rasa memang relevan lah. Sebab keputusan tu semua atas saya. Okay, masa sekarang saya nampak macam Cik masih buntu lagi lah. Sebab tak ada jalan keluar untuk mencapai matlamat ni. Saya rasa kan matlamat Cik ni adakah realistik? Saya rasa realistik je. Sebabnya kedua-dua keputusan pun ada hasil dia. Maksudnya saya akan berkahwin juga. Maksudnya macam tu. Tapi berkahwin dengan siapa tu yang saya buntu tu. Sebabnya dulu ada pro and cons. Maksudnya kalau saya kahwin dengan keputusan saya, pilihan hati saya pun ada pro and cons. Pilihan hati mak saya pun ada pro and cons. Macam tu lah. Okey, macam Cik dah mention tadi pro and cons. Boleh tak saya tahu apakah kekurangan ataupun kelebihan yang Cik dapat sama ada Cik memilih pilihan hati Cik ataupun Cik memilih pilihan hati mak Cik? Jadi pro and cons kalau kelebihan saya bagi tahu kelebihan dulu lah untuk pilihan hati saya sendiri. Kalau saya kahwin dengan pilihan hati saya, dah tentu-tentulah sebab saya pun dah berkenalan lebih kurang setahun lebih. Jadi saya pun dah timbul kasih sayang lah dengan pasangan saya tu. Dan saya pun dah plan untuk berkahwin dengan dia. So mungkin lepas berkahwin akan senang lah untuk apa-apa urusan dan mungkin akan bahagia. Tapi kekurangan dia, bila saya kahwin dengan
pilihan hati saya, nanti mak saya akan kecewa lah dengan saya ataupun sedih sebabnya saya tak pilih pilihan hati mak saya tu kan. So saya takut mak saya tak restu dan mungkin saya punya perkahwinan tu tak berkat. Lain pula dengan kalau saya pilih keputusan pilihan pasangan mak saya tu, kelebihan dia saya jaga hati mak saya lah kan, sebab mak saya kan, so saya kena jaga hati dia. So saya pilih, kalau saya pilih tu, kelebihan dia saya tak nukarkan hati mak saya. Kalau kekurangan dia pula, sebab saya kurang kenal lah dengan pilihan mak saya tu, saya kenal macam tu je lah, itu je lah saya pernah tengok gambar dan orang pun kata orang ni baik. Jadi kekurangan dia saya tak kenal dan saya tak tahu boleh ke bahagia masa depan nanti sebab saya tak kenal dia. Okey, apa yang saya dapat sekarang ni, Cik datang ke sesi kaunseling ni untuk Cik mencapai matlamat, untuk Cik dapat keputusan sama ada Cik nak pilih pilihan hati Cik ataupun Cik nak pilih pilihan hati mak Cik. Okey, untuk merealisasikan matlamat Cik tu, saya bawakan kepada Cik satu teori, iaitu teori Rational Emotive Behavioral Therapy, REBT. Okey, dalam teori ni saya boleh bagi tahu yang dia ada akronim dia sendiri, iaitu ada 5 A, B, C dan A, B, C, D dan E. Okey, untuk A, activity event. Okey, untuk activity event ataupun bahasa yang mudah, peristiwa yang berlaku ataupun perkara yang trigger Encik untuk datang ke sesi kaunseling ini. Untuk pada pendapat saya yang saya tahu, perkara yang trigger Encik adalah Encik sukar untuk buat keputusan untuk memilih pilihan hati. Adakah Encik setuju benda tu? Ya, betul, saya setuju. Memang itulah yang membuat saya berfikir dan benda itulah yang masalah saya hadapi selama ni. Okey, baik. Apa yang saya nampak, apa yang kita lihat masa sekarang ni, Encik mengambil sedikit emosi yang terganggu lah, macam Encik rasa gelisah sikit lah nak buat keputusan tu. Tu boleh saya tanya, apa lagi Encik rasa emosi yang sering berlaku terhadap Encik? So lately ni lah, kebelakangan ni saya memang kadang rasa sedih sebab kadang saya banyak berfikir. Saya sedih sebabnya saya fikirkan perasaan mak saya fikirkan perasaan pasangan saya. So bila saya buat keputusan tu, saya kena pilih salah satu. So ada hati yang saya akan lukakan. So saya sedih lah kadang. Itulah emosi saya. Okey, apa yang saya nampak sekarang, Encik mengalami kerisauan lah, kerisauan dalam buat keputusan. Okey, boleh saya tahu apa perubahan tingkah laku yang berlaku kepada Encik? Adakah Encik ada masalah lain? Ada, klik saya, kawan-kawan kerja saya ada juga cakap saya kadang-kadang ke tempat kerja tu saya banyak berfikir, saya mengelamun, saya kerja pun lambat buat, semua ramai tegur. Jadi perubahan tingkah laku tu ada, saya pun perasan. Kadang mak saya call kan, tanya saya kat sini, okey ke kerja semua. Kadang saya cakap pun tak nak sebabnya saya macam takut terluka hati mak saya, sebab saya tak tahu lagi macam mana nak explain dekat mak saya tu. Okey, kepercayaan yang Cik bina sekarang ni, adakah dia menyebabkan dilema untuk Cik ambil buat keputusan? Betul. Sebab kepercayaan saya, memang saya ni jenis orang yang takut future. So bila saya takut future, so saya takutlah untuk membuat keputusan tu. Saya takut saya akan hancurkan masa depan saya, sebab pilihan pasangan hidup ni dia berkaitan dengan masa depan kan. So saya, itulah sebab tu saya dilema tu sekarang. Okey, sekarang ni saya nak tanya Cik Amir, apakah keutamaan Cik Amir? Adakah Cik Amir nak memilih untuk pilihan hati Cik Amir sendiri ataupun Cik Amir memilih pilihan hati mak Cik Amir? Kalau ikutkan sekarang apa yang saya fikirlah kan, lepas daripada kita berbincang tadi kan, saya rasa macam saya akan memilih pilihan pasangan pilihan mak saya lah. Sebabnya, saya bagi sebab lah. Sebabnya kalau pilihan pasangan mak saya, kalau saya pilih, saya takkan melukakan hati mak saya. Sebab mak saya ni, mak kan biasalah, mak yang saya kena jaga hati mak saya. Sebab mak saya yang melahirkan saya, mengandung 9 bulan. And saya rasa perasaan kasih sayang tu boleh timbul selepas kahwin. So masalah, no issue lah pasal benda tu. Jadi untuk pasangan saya sekarang ni, saya mungkin akan slow talk and berbincang dengan baik lah dengan pasangan saya tu. So saya rasa saya dah dapat lah mungkin keputusan yang solid saya nak buat tu. Okey, sekarang ni Cik Amir pun dah nampak apa yang Cik Amir nak lakukan. Tetap
Betul. Okey. Jadi saya rasa apa yang Cik Amir cakap kepada saya itu adalah option yang terbaik yang Cik Amir boleh lakukan untuk mencapai matlamat kita pada hari ini. Okey, saya rasa Cik Amir dah boleh kendalikan masalah dengan baik sebab Cik Amir pun dah ada idea untuk menyelesaikan masalah tu. Betul. Saya pun ada idea dah sekarang macam mana nak selesaikan. Okey, buat masa sekarang Cik Amir pun dah ada idea. Adakah maybe saya pun akan tangguhkanlah. Adakah Cik Amir setuju untuk kita tangguhkan sesi kaunseling kita pada hari ini? Okey, saya setuju. Terima kasih Cik Aziz. Sama. Kau minat?